Assalamualaikum, nama saya Narafika Izzati binti Muhammad Amin. Nombor kad pengenalan saya ialah 020419141178. Saya merupakan pelajar lepasan Kolej Matrikulasi Perlis. Visi saya ialah ingin menjadi akaunten yang profesional, manakala misi saya ialah ingin melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi serta mendalami ilmu perakaunan dengan lebih mendalam. Saya mendapat CGPA 4.0 untuk peperiksaan semester program matrikulasi serta band 4 dalam peperiksaan WET. Di sekolah menengah, saya juga mendapat 6A dalam SPM. Saya merupakan ahli jawatankuasa promosi Kelab Alam Sekitar. Di sekolah menengah, saya pernah menjadi ahli jawatankuasa koperasi serta setiausaha dalam Kelab Sains dan Matematik. Saya pernah memenangi pertandingan Digital Competition Score serta pernah memenangi pertandingan kawat kaki peringkat sekolah. Saya fasih bertutur dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Saya juga berkebolehan untuk menggunakan Mr. Accounting, Word, Excel dan PowerPoint. Saya pernah mendapat anugerah pelajar cemerlang SPM di sekolah menengah. Memilih untuk jadi akaunten kerana saya berasa tertarik untuk mendalami ilmu perakaunan ini dengan lebih mendalam sejak saya menceburinya ketika di tingkatan 4. Saya juga terinspirasi daripada ibu saudara saya yang merupakan akaunten yang berjaya. Saya memilih Universiti Melaya kerana universiti tersebut menawarkan bidang yang saya minati iaitu bidang perakaunan profesional. Falsafah yang saya pegang dalam hidup saya ialah be better than you were yesterday. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang diri saya, anda boleh hubungi Malaysia juga tidak terlepas daripada masalah kebudayaan sosial. Di sini saya lampirkan keratan akhbar bagi beberapa isu sosial yang pernah menggemparkan negara. Apakah yang dimaksudkan dengan kebudayaan sosial? Kebudayaan sosial ialah perlakuan negatif anggota masyarakat yang tidak membawa kepada sokongan ataupun keuntungan. Antara punca berlakunya kebudayaan sosial yang pertama ialah kelemahan didikan agama dan moral dalam diri remaja. Kesannya, mereka tidak berasa takut untuk berbuat dosa dan melanggar perintah Allah tanpa rasa bersalah. Malah, mereka hanya fokus kepada hiburan semata-mata. Yang kedua ialah sikap ibu bapa yang kurang prihatin. Akibat terlalu sibuk bekerja, mereka mengabaikan anak-anak sehinggakan anak-anak kurang diberi perhatian dan kasih sayang. Malah, ibu bapa tidak ambil berat tentang sosial anak-anak dan membiarkan mereka keluar sehingga lewat malam. Yang ketiga ialah terpengaruh sikap negatif rakan sebaya. Ini berlaku berpunca daripada masalah keluarga dan seterusnya menyebabkan remaja mencari rakan-rakan untuk menghilangkan tekanan mereka. Namun, akibat silap pilih rakan, akhirnya mereka terjerumus dengan gejala buruk seperti hisap rokok, konten kelas dan sebagainya. Yang terakhir ialah pengaruh negatif media massa. Terdapat sesetengah individu yang suka memfitnah dan memberikan info yang tidak sahih dalam media sosial. Segala bahasa kesat serta mempunyai unsur lucah akan memberikan impak yang negatif kepada individu. Kesan kebudayaan sosial yang pertama ialah kesan kepada negara. Hilanglah pelapis yang berkualiti untuk memimpin negara pada masa depan. Selaras dengan peribahasa pemuda harapan bangsa dan pemudi tiang negara. Saidina Ali juga pernah berkata, jika kita ingin melihat negara pada masa depan, lihatlah pemuda pada masa kini. Kesan yang kedua ialah kesan kepada masyarakat. Masyarakat yang sepatutnya hidup dalam keadaan yang majmuk kini porak-poranda akibat budaya negatif ini. Kesan yang ketiga ialah kesan kepada keluarga. Mereka yang sudah mempunyai masalah sosial sudah sinonim untuk dipinggirkan oleh ahli keluarga mereka sendiri. Mereka juga selalu dianaktirikan oleh ahli keluarga mereka, iaitu orang yang sepatutnya mereka mencipta kebahagiaan bersama. Kesan yang terakhir ialah kesan kepada individu. Individu tersebut akan dicemooh dan dipandang serong oleh masyarakat sekeliling. Ini kerana mereka tidak berpegang teguh kepada ajaran Islam yang sebenar, malah mereka juga akan memalukan agama, bangsa dan negara mereka sendiri. Langkah untuk mengatasi kebudayaan sosial yang pertama ialah peranan ibu bapa itu sendiri. Ini sangat penting kerana anak-anak diibaratkan seperti kain putih dan ibu bapalah yang akan mencorakkannya. Ibu bapa yang bertanggungjawab untuk mendidik anak-anak dari kecil dan mendidik tentang agama serta adab yang baik agar tidak melibatkan diri dalam gejala sosial yang negatif ini.
Yang kedua ialah peranan pihak sekolah. Pihak sekolah perlu mengambil inisiatif untuk mengukuhkan dan mengelakkan golongan remaja daripada terlibat dalam gejala sosial ini. Contohnya, pihak sekolah boleh mengadakan ceramah kepada para pelajar agar dapat mengurangkan tekanan yang dihadapi oleh mereka yang stres dengan pelajaran maupun keluarga. Kempen kesedaran juga merupakan salah satu langkah untuk mengatasi kebejahatan sosial. Dengan adanya kempen ini dapat menedarkan masyarakat tentang bahayanya kebejahatan sosial ini dengan mengadakan pameran tentang hukuman yang akan dikenakan kepada individu yang terlibat dalam aktiviti yang tidak bermoral ini. Yang keempat ialah program pemulihan. Dengan adanya program pemulihan dapat membentuk akhlak masyarakat sekeliling agar dapat membuat kerja amal sekaligus dapat mendidik semula tentang peradaban dan pengetahuan agama. Yang terakhir ialah peranan kerajaan dan badan NGO. Kerajaan sebagai penggubal undang-undang boleh memainkan peranan yang penting untuk mengurangkan penularan gejala sosial ini. Kerajaan juga boleh menguatkuasakan undang-undang dengan meningkatkan denda dan hukuman yang berat kepada pesalah. Oleh itu, mereka akan memikirkan kesan baik buruknya suatu perkara ibarat beraja di hati, bersultan di mata untuk memberi kesedaran kepada remaja lain agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.